Ada orang yang tidak sedar bahawa dia yang membenci anda sebenarnya hanya membenci dirinya sendiri. Dia membenci anda kerana dia tahu anda adalah lebih baik daripadanya. Fikir-fikirkanlah. Sukhoi Su-35 Flanker jago angkasa. Sukhoi Su-35 mendapat perhatian dunia kerana dianggap sebagai pesawat paling hebat di dalam pertempuran udara dogfight di dalam kelas pesawat generasi ke-4++. Kemampuannya berdasarkan spesifikasi yang dinyatakan secara rasmi oleh pihak Rusia dan juga pemerhatian oleh pihak pemerhati ketenteraan di dalam setiap eksersis dan operasi ketenteraan yang melibatkan Sukhoi Su-35. Sukhoi Su-35 adalah kesinambungan pesawat Sukhoi Su-27. Sukhoi Su-27 dibina bagi menyaingi pesawat buatan Amerika Syarikat F-15 Eagle pada era Perang Dingin. Dari Sukhoi Su-27 dihasilkan pula Sukhoi Su-30. Namun, kemampuan versi 27 dan 30 tidak jauh berbeza dan versi Sukhoi 30 lebih kepada memenuhi permintaan luar Rusia. Pesawat kelas flanker memang dikenali dengan kemampuan maneuvering yang luar biasa kerana penggunaan enjin vektor penujah 3 dimensi. Nozzle-nya yang mampu digerakkan ke arah berlainan sewaktu penerbangan membolehkan pesawat ini melakukan pelbagai pergerakan yang sukar. Hanya sebuah pesawat daripada blok barat yang memiliki teknologi yang serupa iaitu pesawat Amerika Syarikat F-22 Raptor. Namun kemampuan teknologinya hanyalah 2 dimensi. Penambahan saiz tangki minyak membolehkan Sukhoi Su-35 mencapai jarak maksima 3,600 km menjadikan ianya sebagai pesawat tempur jauh yang paling efisien. Walaupun Sukhoi Su-35 bukanlah pesawat stealth, namun keratan rentas radarnya agak kecil iaitu antara 1 hingga 3 meter berbanding pesawat F-15 iaitu 5 meter. Selain itu, Sukhoi Su-35 turut menggunakan material penyerap radar. Sukhoi memiliki 14 hardpoint yang membolehkan ia membawa 14 persenjataan daripada peluru berpandu pelbagai jenis dan juga bom. Ini menjadikan Sukhoi Su-35 sebagai pesawat tempur yang mampu membawa paling banyak persenjataan di dalam satu penerbangan. Ia juga dilengkapi dengan sistem L-175M Kbini yang mampu mengganggu gelombang radar dan mengalih arah peluru berpandu musuh. Sukhoi Su-35 juga dilengkapi dengan radar PESA Passive Electronically Scanned Array jenis Irbis-E yang mampu mengesan 30 pesawat di dalam jarak 400 km. Irbis-E adalah sistem paling canggih di dalam radar kelas PESA. Walau bagaimanapun, kelemahan Irbis-E adalah ianya mudah dikesan dan disekat gelombangnya oleh radar ESA Active Electronically Scanned Array yang banyak digunakan oleh pesawat-pesawat blok barat, terutamanya pesawat buatan Amerika Syarikat. Sukhoi Su-35 dilengkapi dengan sistem IRTS Infrared Track and Search yang boleh menentukan kedudukan pesawat lain di dalam radius 50 km yang membolehkan mereka mengesan pesawat stealth di dalam jarak yang dekat. Secara umumnya, Amerika Syarikat menghasilkan pesawat yang mahal dengan jangka hayat yang panjang. Rusia pula sebaliknya menghasilkan pesawat yang murah dengan jangka hayat yang pendek dengan keperluan penyelenggaraan yang rumit dan juga mahal. Pesawat generasi flanker seperti Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 turut mengalami masalah yang sama dan ianya turut memberi kesan kepada tahap peratusan kesiapsiagaan Sukhoi Su-30 MKM milik TUDM. Walau bagaimanapun, Sukhoi Su-35 dikatakan telah berjaya mengurangkan jurang perbezaan ini dengan meningkatkan jangka hayat enjinnya kepada 4,500 jam ke 6,000 jam penerbangan berbanding versi Sukhoi Su-27 dan 30 yang hanya memiliki jangka hayat 3,000 jam penerbangan. Dan di sini admin sertakan sedikit informasi jangka hayat pesawat F-22 Raptor dan F-35 JSF adalah 8,000 jam penerbangan. Sudah pasti persoalan yang berlega di dalam minda adalah sejauh mana kehebatan Sukhoi Su-35. Adakah ia benar-benar sebuah pesawat yang tidak terkalah dan hanya mampu disaingi pesawat daripada generasi kelima seperti F-22 Raptor dan F-35 JSF? Pertama sekali, perlu difahami di dalam era teknologi pertempuran udara moden kini, taktik pertempuran udara terbahagi kepada dua, iaitu WVR dan juga BVR. WVR Within Visual Range adalah singkatan dari dalam jarak visual ataupun terma yang lebih popular adalah dogfight, merujuk kepada pertempuran udara ke udara di mana kedua-dua pejuang dapat melihat antara satu sama lain dan mereka cuba untuk menembak di antara satu sama lain menggunakan persenjataan yang dimiliki seperti peluru berpandu dan juga meriam.
BVR (Beyond Visual Range) merujuk kepada pertempuran udara di luar jangkauan visual. Kedua-dua pihak terlalu jauh untuk mengenal pasti di antara satu sama lain dengan mata kasar dan hanya bergantung pada radar. Radar pula menghantar gelombang dan apabila pesawat musuh menyentuh gelombang, ia melantun kembali ke radar dan dikesan. Ini adalah bagaimana juruterbang mengesan pesawat musuh tanpa benar-benar melihat musuh secara visual. Di dalam pertembungan BVR, pesawat mampu mengesan di antara satu sama lain lebih daripada jarak 100 km dan mampu melancarkan peluru berpandu udara ke udara daripada jarak yang jauh. Dengan teknologi peluru berpandu terkini yang mampu dilancarkan tanpa perlu dikawal selia bersama-sama dengan sensor udara dan kawalan udara yang berkaitan dengan data. Pertempuran WVR yang mengadaptasi teknik manuver pejuang asas BFM, Basic Fighter Maneuver dan juga Dogfight dianggap tidak lagi relevan ketika ini. BVR sebaliknya dianggap sebagai pertempuran udara masa hadapan. Walau bagaimanapun, kemampuan identifikasi kawan ataupun musuh yang menjadi persoalan. Kadangkala juruterbang tidak dapat memastikan sama ada pesawat yang dikesan memberikan ancaman atau tidak kerana juruterbang berada di luar jangkauan visual. Maka situasi ini memaksa juruterbang untuk mendekati pesawat bagi mendapatkan kepastian sekiranya pesawat sasaran mungkin mengalami masalah komunikasi. Masalah lain berkaitan BVR adalah apabila medan pertempuran sesak dengan pelbagai aktiviti pesawat pengangkutan udara dan juga pesawat pejuang udara secara serentak. Kerana dibimbangi peluru berpandu yang dilancarkan mungkin akan mengenai sasaran yang berada di dalam laluan peluru berpandu. Amerika Syarikat dan sekutunya pernah menerima pengajaran ini sewaktu operasi Desert Storm ketika menentang Angkatan Udara Iraq. Walaupun dengan kemampuan teknologi yang canggih, juruterbang secara tidak sengaja menembak beberapa pesawat daripada kalangan mereka sendiri. Ini telah memaksa arahan dikeluarkan agar semua juruterbang melancarkan serangan WVR bagi mengelakkan mereka tidak sengaja menembak pesawat rakan. Berbalik kepada persoalan kemampuan pesawat Sukhoi Su-35 yang dikatakan luar biasa sehingga tidak mampu disaingi pesawat di dalam kelas generasinya. Di dalam membincangkan isu ini perlu diingat pesawat yang dihasilkan oleh pihak Blok Barat kebanyakannya memiliki kemampuan BVR yang melampaui kemampuan pesawat buatan Rusia. Kemampuan terkini peluru berpandu udara ke udara menjangkau 100 km meyakinkan Amerika Syarikat dan sekutu Blok Baratnya lebih meletakkan kepercayaan abad ke-21 di dalam era pertempuran BVR. Namun pihak Rusia percaya langkah-langkah balas elektronik countermeasure dan juga pergerakan mengelak evasive maneuver mampu mengurangkan kebarangkalian pesawat daripada terkena tembakan daripada jarak jauh daripada 50 hingga 70%. Maka dengan alasan inilah Rusia membina pesawat dengan kemampuan pertempuran BVR tetapi dengan kepercayaan bahawa pertempuran jarak pendek mungkin akan berlaku setelah pihak musuh melancarkan serangan BVR. Sudah tentu persoalan seterusnya yang bermain di dalam minda kita, peminat militeri di Malaysia. Adakah pesawat-pesawat Sukhoi Su-30 MKM kita mampu bersaing dengan the mighty Sukhoi 35 Flanker jikalau berlakunya pertembungan antara keduanya? Bagi menjawab persoalan ini, maka perbandingan harus dilakukan di antara Sukhoi Su-35 dengan pesawat-pesawat lain daripada generasi keempat dan juga kelima. Kenyataan Sukhoi Su-35 tidak mampu disaingi pesawat-pesawat generasi keempat adalah sama sekali tidak benar. Salah satu pesawat generasi keempat yang mampu menyaingi Sukhoi Su-35 ialah F-15 Eagle yang dibina khusus bagi menyaingi kemampuan MiG-29 di dalam era Perang Dingin dan pengeluar pesawat F-15 McDonnell Douglas yang terus-menerus menaik taraf dan meningkatkan kemampuan F-15 menjadikan ianya masih lagi relevan sehingga kini. Untuk pengetahuan anda, satu-satunya negara di rantau Asia Tenggara yang menggunakan F-15 Eagle adalah Tentera Udara Republik Singapura. F-15 dibina dengan kemampuan dogfight yang sangat baik namun dikatakan masih belum cukup baik lagi bagi menghadapi Sukhoi Su-30 MKM tetapi ianya mampu untuk menghadapi Sukhoi Su-35. Di atas sebab itulah Rusia membuat keputusan untuk membangunkan versi Su-30 SM, versi yang mempunyai kemampuan hampir sama seperti Su-30 MKM. Namun, kekurangan F-15 ini telah ditampung dengan kemampuan pertempuran BVR serta sokongan aset lain seperti AWACS dan juga sistem pintasan kawalan darat. Ini kerana Amerika Syarikat dan negara Blok Barat berusaha menyeragamkan sistem pertahanan udara mereka kepada orientasi peperangan yang berpusatkan rangkaian network sentrik.
Seseorang juruterbang tidak kiralah semahir mana pun dia dan secanggih mana pun pesawat yang dikawalnya pasti akan menghadapi kesukaran untuk menewaskan musuh yang memiliki kelebihan network centric ability. Selain itu, teknologi HMS Helmet Mounted Sight, topi keledar yang membolehkan juruterbang menandakan sasaran dengan melihat dan menembak peluru berpandu, turut mengurangkan kelebihan pertempuran jarak dekat yang menjadi kebanggaan Sukhoi Su-35. Kehebatan Sukhoi Su-35 juga sedikit tercacat kerana kekurangan kemampuan radarnya yang tidak secanggih seperti sistem radar ESA. Namun, Sukhoi Su-35 masih memiliki kelebihan di antara kemampuan membawa peluru berpandu udara berorientasikan radar dengan jarak jauh K-77M dengan kemampuan jarak 200 km selain peluru berpandu R-37M jarak jauh yang menjangkau sehingga 300 ke 400 km yang telah direka untuk memusnahkan pesawat tangki dan juga pesawat sokongan AWACS. Satu lagi kelebihan Sukhoi Su-35 ialah sistem jamming radar L-175M Kibini. Walaupun radar ESA Amerika dipercayai mampu menghalang sekatan radar, namun tidak untuk peluru berpandu AIM-120. Peluru berpandu AIM-120 yang digunakan pesawat Amerika Syarikat dikatakan kurang berkesan bila dilancarkan ke arah pesawat yang menggunakan sistem Kibini. Dalam erti kata lain, biarpun F-15 berjaya mengesan Sukhoi Su-35, masih ada kemungkinan peluru berpandu yang dilancarkan mampu disekat oleh sistem Kibini daripada menghentam pesawat Sukhoi Su-35 dan membolehkan juruterbang itu melakukan serangan balas ke atas F-15. Di dalam hal ini, kelebihan sebenar Sukhoi Su-35 adalah pada tahap kelajuan pesawatnya. Mungkin rujukan terbaik datangnya daripada eksersis Skop Taufan 2014 dan 2016 di antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Apa yang menariknya, eksersis ini melibatkan F-22 Raptor dan juga Sukhoi Su-30 MKM yang dikatakan hampir menyamai Sukhoi Su-35. Sedikit maklumat akan Sukhoi Su-30 MKM yang dianggap luar biasa kerana menggabungkan teknologi terkini Rusia dengan sistem avionik barat seperti radar pelbagai peringkat, phased array radar dan juga peperangan elektronik warfare. Teknologi ini diaplikasi dengan pelbagai jenis peluru berpandu terbaik Rusia, menjadikan Su-30 MKM sebagai versi paling terbaik selain Sukhoi Su-30 SM yang turut dibangunkan berasaskan kajian teknologi Sukhoi MKM. Ia mampu terbang sejauh 3,000 km tanpa pengisian minyak. Perbezaan ketara di antara Sukhoi Su-30 MKM dengan Sukhoi Su-35 ialah pada port sasaran. Ia dianggap kelemahan paling ketara kepada pesawat Sukhoi Su-35. Ini kerana tanpa port sasaran, ketepatan serangan sasaran di bumi agak rendah dan sukar dan hampir mustahil untuk dilaksanakan. Kejayaan pemasangan tails Damocles port pada pesawat Sukhoi Su-30 MKM membuatkan Rusia berhasrat untuk mendapatkan lesen bagi menghasilkan Damocles targeting port buatan Perancis supaya ia dapat dipasang pada pesawat Sukhoi Su-35. Sama seperti tails Damocles targeting port yang telah dipasang pada Sukhoi Su-30 MKM. Juruterbang tempur Amerika Syarikat telah menerbangkan pesawat tempur asas BFM di dalam eksersis Skop Taufan. Maklumat berkaitan eksersis Skop Taufan dirahsiakan, namun dari apa yang difahamkan, Skop Taufan dikatakan mengerahkan kemampuan logistik berskala besar. Bererti latihan tidak hanya tertumpu kepada simulasi pertempuran udara ke udara semata-mata. Ia turut melibatkan objektif latihan yang lebih rumit dan luas di mana 2DM dan USAF berlatih di dalam mod pertempuran menentang di antara satu sama lain dan juga operasi bersama sebagai sekutu di dalam sesuatu pertempuran. Objektif utama Skop Taufan ialah untuk kedua-dua pihak belajar di antara satu sama lain bagaimana menghadapi pertempuran di dalam pelbagai situasi yang melibatkan WBR dan BVR serta sokongan logistik yang lain. Latihan misi seperti suppression and destruction ke atas pertahanan udara musuh, misi mencari dan menyelamat, misi air deep interdiction memusnahkan sasaran bagi menghalang kemarahan musuh menggunakan aset udara, close air support, sokongan udara dekat dan lain-lain semuanya dijalankan semasa latihan ini. Mungkin penilaian kemampuan Sukhoi Su-35 dibuat di atas beberapa faktor selepas berlakunya pertemuan di antara Su-30 MKM dan juga F-22 Raptor. Maka tidak hairan jika dikatakan versi Sukhoi Su-30 SM adalah versi jelmaan Su-30 MKM yang cuba dibangunkan oleh Rusia.
Secara logik, Su-30 MKM adalah lebih baik dan lebih hebat daripada negara pengeluarnya itu sendiri, dan ternyatalah lawan sebenar F-22 Raptor itu adalah pesawat Su-30 MKM dan bukanlah Su-35 seperti yang telah digembar-gemburkan oleh media. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi insya-Allah.